Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi untuk kita sambung belajar. Okay, yang pertama, kita nak menghitung penyata untung rugi, pulangan modal, PM dan titik pulangan modal berdasarkan rekod kewangan. Yang kedua, kita nak menganalisis data daripada rekod kewangan. Okey? Okey, kita tengok. Pengurusan rekod ni kita kena tahu ada dua. Yang pertama belanjawan, yang kedua adalah penyata untung rugi. Kita tengok satu-satu. Okey, apa tu belanjawan? Okey, belanjawan tu adalah rancangan untuk menggunakan sumber pengeluaran yang terhad. Okey, untuk apa? Untuk kita kurangkan kos supaya kita dapat keuntungan yang lebih tinggi, lebih maksimum. Okey. Belanjawan ni merupakan perancangan yang menunjukkan perbelanjaan, pendapatan, keuntungan dan pulangan setiap ringgit yang dilabur. Baik, yang kedua adalah penyata untung rugi. Penyata untung rugi ni adalah suatu penyata yang menunjukkan segala ringkasan. Okey, ringkasan hasil dan perbelanjaan perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan. Okey, penyata ni digunakan untuk apa? Untuk menilai prestasi sesuatu perniagaan lah. Okey, tujuan dia juga untuk menyediakan maklumat tentang kewangan, prestasi dan aliran tunai syarikat. Okey. Seterusnya kita tengok apa itu faedah belanjawan. Okey, yang pertama kita tengok membuat perbandingan antara beberapa jenis bakal ternakan. Contohnya, okey, kamu ternak 4. Okey, kamu ternak 4 bakal. Okey, jadi kamu nak tengoklah antara 4 bakal tu yang mana yang lebih menguntungkan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, membuat perkiraan yang lebih sistematik. Yang ketiga, mengelakkan sesuatu perkara penting tertinggal lah, sebab tu segala rekod kita catat. Okay, yang keempat, mengawal kewangan bidang usaha, mengurangkan risiko kerugian dan akhir sekali menganggar kesan suatu teknologi atau tindakan dan seterusnya membantu peladang memilih teknologi atau tindakan yang sesuai. Okay, ni semua ni adalah faedah belanjawan. Kita tengok maklumat untuk sediakan belanjawan ladang. Okay, ada 3. Harga pasaran berapa hasil, sumber pengeluaran yang ada 4 ya sumber ni, tanah, pekerja, modal dan pengurusan. Okey, yang ketiga pula maklumat dia kos sumber pengeluaran. Okey. Okey, yang ni yang penting. Okey, format belanjawan. Okey. Dalam soalan selalunya dia tanya macam nak kira pendapatan, perbelanjaan, okey, keuntungan. Okey. Pulangan modal, titik pulangan modal. Okay, jadi kamu kena tahu setiap satu ni macam mana nak kira. Okey. Okey, sekejap. Okay, untuk anggaran pendapatan, okay, cara nak kira dia, anggaran kuantiti hasil darab harga seunit hasil. Okey, ni cara nak kira pendapatan. Okey, kos pula, anggaran kos berubah tambah kos tetap. Okey, kos berubah tambah kos tetap. Apa tu kos berubah? Kos berubah, kos yang berubah secara langsung dengan tingkat output. Okey, jadi ni adalah kos berubah. Contohnya, kos berubah. Okey, makanan permulaan, makanan penamat, okey, vaksin tu semua adalah kos berubah. Kos tetap ni pula adalah merupakan bayaran terhadap penggunaan input tetap. Contoh kos tetap. Okey, contoh kos tetap adalah cukai tanah, susut nilai, itu semua adalah kos tetap. Okey, tak apa. Jadi, mungkin sekarang ni kamu tak nampak. Saya kita tengok contoh, kamu akan nampak. Baik, anggaran kos luar jangka. Okey. 10% darab anggaran kos. Anggaran pembelanjaan pula, macam mana nak kira? Anggaran kos tambah anggaran kos luar jangka. Anggaran kos ni kan kita dah kira kan kat atas ni. Jadi masukkan je dekat sini. Okey. Kemudian keuntungan, macam mana nak kira? Pendapatan tolak pembelanjaan. Okey, kita dah kira pendapatan kat sini, perbelanjaan kat sini. Okey, jadi pendapatan tolak pembelanjaan. Pulangan modal, pendapatan bahagi pembelanjaan. Dan akhir sekali, titik pulangan modal. Okey. Anggaran perbelanjaan bahagi dengan kuantiti hasil. Okey, sebelum tu kita tengok apa tu pulangan modal. Tengok kat bawah ni, dia dah bagi. Okey, pulangan modal tu adalah pendapatan yang diperoleh daripada setiap nilai ringgit yang dilabur. Contohnya, kamu kira-kira, kamu dapat pulangan modal RM4. Jadi, RM1 yang dilabur tu akan dapat untung lagi RM3. Okey, boleh faham ya? RM1 yang dilabur akan dapat untung RM3. Okey. Itu adalah contoh lah cikgu bagi.
Seterusnya kita tengok pula titik pulangan modal. Titik pulangan modal tu adalah harga minima setiap kuantiti hasil dijual. Contoh, kamu dapat kira-kira dapat TPM dia, titik pulangan modal kamu dapat RM3. Okay, jadi itu adalah harga minimum. Okay, jadi kamu kena jual lebih pada RM3 lah. Okay, untuk dapat untung. Kalau jual RM3, dapat untung ke? Tak dapat kan? Kalau kamu jual bawah RM3, rugilah kan? Okay, jadi boleh faham ya setakat ni? Terusnya kita tengok. Okay. Ini adalah contoh belanjawan ternakan ayam pedaging dan tepi ni adalah contoh penyata untung rugi penternakan ayam. Baik, kita tengok ya. Okay, dekat sini. Okay. Dekat sini, kos ni adalah bahagian kos berubah. Okay, ni adalah kos berubah. Okey, ni semua adalah kos berubah. Kos berubah pula terbahagi kepada dua, iaitu kos buruh dan juga kos bahan input. Cikgu tulis ni je lah ya. Kos bahan input. Kos bahan input. Okey. Kita tengok yang ni semua adalah kos bahan input. Okey. Yang ni adalah kos buruh. Okey, kos buruh. Okey, ingat kos berubah. Tersasar pula cikgu. Kos berubah terbagi kepada dua, iaitu kos buruh dan juga kos bahan input. Okey, dekat sini anak ayam, okey, makanan permulaan, makanan pembesaran, vaksin ni semua adalah kos bahan input. Bil elektrik, bil air semuanya adalah kos bahan input. Okey. Dan gaji pekerja ni adalah kos buruh. Okey, kedua-dua ni adalah kos berubah. Okey, boleh faham? Okey, yang kedua tadi kos tetap. Kos tetap contohnya cukai tanah, susut nilai. Okey, lagi apa dia lagi? Insurans. Okey. Sewa tanah tu semua adalah kos tetap. Okey, jadi kamu kena pandai bezalah antara kos berubah dan kos tetap. Okey. Ni adalah contoh penyata. Ni adalah contoh belanjawan ternakan ayam daging. Okey, ni contoh penyata untung rugi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara membuat keputusan masa depan bidang usaha. Okey, ini penting ya. Okey, berdasarkan keuntungan dan pulangan setiap nilai ringgit yang dilabur, seorang penternak boleh buat keputusan untuk masa hadapan bidang usaha. Okey, raja dekat bawah ni menunjukkan keputusan masa hadapan bidang usaha. Okay, contoh kalau dapat masa hadapan bidang usaha dia, dapat pulangan modal tinggi. Jadi kita patut meneruskan bidang usaha lah. Pergi kat bahagian ni, ya, meneruskan bidang usaha. Kalau dapat pulangan modal yang rendah, yang tak cantik, yang tak elok semua tu, ada 3 pilihan. Kita ada 3 pilihan kalau dapat pulangan modal yang rendah. Yang pertama, mengubah suai pengurusan bidang usaha. Yang kedua, menggantikan dengan bidang usaha lain. Dan yang terakhir, membubarkan bidang usaha. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Kalau kita dapat pulangan modal yang tinggi, jadi kita patut meneruskan bidang usaha lah. Kalau dapat pulangan modal yang rendah pula, kita ada 3 pilihan. Sama ada mengubah suai pengurusan bidang usaha, menggantikan dengan bidang usaha lain, dan akhir sekali membubarkan bidang usaha. Terusnya kita tengok latihan. Kita nak bagi kamu faham. Kamu faham apa yang cikgu terang tadi. Kita nak bagi kamu faham, kita buat latihan. Kita buat latihan dulu. Baik. Kat sini tengok pengurusan rekod. Ni adalah latihan dia. Jadual 1 menunjukkan maklumat satu bidang usaha ternakan ayam yang telah diusahakan oleh seorang penternak. Kat sini dia bagi pendapatan. Kat bahagian ni adalah perbelanjaan. Jadi dia nak suruh hitung pendapatan, perbelanjaan, keuntungan, pulangan modal dan titik pulangan modal. Yang ni lah yang cikgu terang tadi tu. Kamu kena ingatlah apa formula pendapatan, perbelanjaan. Tak apa, kita buat satu-satu. Pendapatan. Kita kira pendapatan dulu. Pendapatan, dia punya formula dia adalah hasil darab
harga hasil. Ni adalah formula pendapatan. Dekat bawah ni, dekat atas ni, okey, dia dah bagi dah hasil berapa, harga hasil berapa. Jadi, ambil je. Hasil dia 30,000 kilogram. Darab harga hasil dia RM5. Jadi, kira-kira dengan kalkulator dapat, okey, dapat RM150,000 Malaysia. Okey, ni adalah pendapatan. Jadi, settle lah satu. Okey, boleh ya? Terusnya kita tengok pula perbelanjaan. Macam mana nak kira perbelanjaan? Okey, tadi cikgu dah terangkan perbelanjaan ni, dia punya formula dia adalah, sekejap ya, kita tukar warna dulu. Formula perbelanjaan, apa dia? Anggaran kos tambah anggaran kos luar jangka. Ini adalah formula dia yang kita tengok tadi. Kemudian anggaran kos ni pula, okey, kita dapat anggaran kos. Okey, kos berubah tambah kos tetap. Ingat tak tadi dalam format belanjawan tadi tu? Ni adalah anggaran kos. Macam mana kita dapat anggaran kos? Kos berubah tambah kos tetap. Kemudian pecah lagi maafkan cikgu, kos berubah ni dia terbahagi pula kepada dua. Okey, yang pertama kos bahan input. Okey, yang kedua adalah kos buruh. Okey. Jadi, cikgu terang satu-satu ni sebab nak bagi kamu nampak. Okey, dekat sini perbelanjaan ni, okey, ni semua adalah kos berubah. Okey, kos berubah. Okey, dia tak bagi pun kos tetap. Kos tetap tadi cikgu cakap apa? Contoh kos tetap adalah sewa tanah, insurans tu kan. Jadi tu kos tetap. Jadi dekat sini tak ada kos tetap. Hanya ada kos berubah. Kos berubah pula ada terbagi pada dua. Kos bahan input dan kos buruh. Dekat sini kita tengok. Kita analisis satu-satu. Okey, anak ayam adalah kos bahan input. Okey, makanan permulaan, pembesaran, vaksin, elektrik dan air ni juga kos bahan input. Okey, sarap ni juga kos bahan input. Ni, okey, yang ni sahaja. Okey, sekejap. Yang ni sahaja upah pekerja ni adalah kos buruh. Okey. Boleh faham? Okey. Jadi, cara nak kira perbelanjaan dia, kita tambah je semua ni. Okey, tambah je semua ni. Okey. Cikgu nak bagi kamu faham sebab tu cikgu terang satu-satu. Okey. Jadi, perbelanjaan ni tambah je semua tu. Okey, RM 20,000 tambah dengan 14,000. Okey, tambah dengan 40,000. Tambah dengan 1,700. Tambah 400. Tambah apa lagi? Tambah semua yang ada dekat list tu. Oh, cikgu terbuat 2 kali 400. Okey, kita padam. Sekejap ya. Okey, kita padam. Okey. Sekejap ya anak-anak cikgu. Okey. 400 tambah 3,700 tambah 120. Okey. Jadi tambah semua ni, tambah dapat 79,920. Ini adalah perbelanjaan. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya kita kira pula keuntungan. Okey, macam mana nak kira keuntungan cikgu? Keuntungan. Okey, pendapatan
pendapatan, tolak perbelanjaan. Ini adalah cara nak kira keuntungan. Okey, tengok balik format belanjawan tadi. Okey. Pendapatan tolak perbelanjaan. Kita dah kira dah. Dekat sini. Pendapatan berapa, pembelanjaan berapa, kita dah kira dah. Okey, jadi ambil balik nilai ni. Okey, pendapatan kita dapat RM150,000. Tolak dengan perbelanjaan kita dapat berapa? Okey, ni 79,920. Okey. Ditolak saja. Akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat 70080. Okey. Ni cara nak kira keuntungan. Terusnya kita tengok macam mana nak kira pulangan modal. Pulangan modal, okey, cara nak kira dia adalah pendapatan bahagi perbelanjaan. Okey, pulangan modal pendapatan bahagi perbelanjaan. Okey, pendapatan masukkan balik. Senang kan? Okey, kita dapat 100,000 bahagi perbelanjaan. Berapa belanjaan? 79,920. Jadi 150,000 bahagi 79,920 akan dapat 1.88. Ingat ya, kalau pulangan modal tak payah bubuh RM. Okey. Okey, 1.88. Okey. Akhir sekali, titik pulangan modal. Macam mana nak kira? Titik pulangan modal, cara nak kira dia perbelanjaan. Okey, perbelanjaan bahagi kuantiti hasil. Okey, kuantiti hasil. Jadi perbelanjaan kita dapat tadi. Ni kan perbelanjaan. Okey, masukkan balik. Sebab tu kamu kena ingat. Kamu kena ingat setiap formula ni. 9920 kuantiti hasil. Kat mana nak cari kuantiti hasil, cikgu? Jangan risau. Dekat sini dia dah bagi. Okey, tengok balik jadual. Okey, kuantiti hasil dia. Hasil, tengok ni. Hasil dia adalah 30,000. Okey, masukkan dekat sini. 30,000. Okey. 30,000 akan dapat 79,920 bagi 30,000. Dapat berapa? Dapat 2.66. Okey, ingat ya. Kalau pulangan modal dengan titik pulangan modal ni tak perlu letak unit. Okey. Jadi cikgu nak terang sikit lah. Okey, 1.88 ni. Tadi cikgu cakap pulangan modal tu adalah RM1 yang dilabur. Okey, RM1 yang dilabur akan dapat 88 sen untung. Okey, dekat sini. Okey. Itulah maksud pulangan modal. Jadi, titik pulangan modal dia 2.66. Okey, jadi titik pulangan modal tu adalah harga minimum. Okey, jadi kamu dapat 2.66. Kamu kena jual lebih pada 2.66 lah untuk kamu dapat untung. Kalau kamu jual bawah 2.66, rugi. Okey. Jadi, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap semua faham. Okey, faham macam mana nak kira pendapatan, pembelanjaan, keuntungan, pulangan modal, titik pulangan modal. Okey. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita akan buat latihan dalam modul PDPR. Okey. Assalamualaikum.